Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang kaedah sekat. So, dalam penyelesaian persamaan tak linear, terdapat beberapa kaedah yang dapat digunakan, iaitu kaedah terbuka, open methods, graph dan kaedah kurungan, bracketing methods. So, seperti mana yang saya sebut tadi, kumpulan kami akan bercerita tentang kaedah sekan, iaitu dalam kategori kaedah terbuka. Dalam analisis berangka, kaedah sekan merupakan algoritma pencarian punca yang menggunakan penggantian punca garis sekan bagi menganggarkan punca fungsi f dengan lebih baik. Kaedah sekan sebenarnya boleh dianggap sebagai penghampiran beza terhingga daripada kaedah Newton-Raphson. Tetapi, kaedah ini sebenarnya dihasilkan bebas daripada kaedah Newton-Raphson. Dan sebenarnya kewujudan kaedah ini telah mendahului kaedah Newton-Raphson dengan 3,000 tahun. Sebagaimana yang kita tahu, sebenarnya algoritma Newton-Raphson memerlukan pengiraan fungsi fx dan f'(x) dalam setiap iteration. Jadi, kaedah ini kurang digalakkan apabila fungsi yang kita gunakan itu sangat rumit dan fungsi derivatifnya adalah susah untuk didapati. Justeru, kami sebenarnya akan guna kaedah sekan untuk mengatasi masalah dan kekangan ini. Dengan itu, kaedah sekan menggunakan persamaan berikut, iaitu persamaan ini, iaitu sebagaimana yang kamu boleh lihat kat sini, xi tambah 1 bersama dengan xi tolak fxi darab dengan xi tolak xi minus 1 dan keseluruhannya dibahagikan kepada fxi tolak fxi minus 1. Ini adalah formula bagi kaedah sekan ini. Okay, so sebenarnya kaedah ini memerlukan dua nilai awal, iaitu xi dan juga xi minus 1, di mana kedua-dua nilai yang kita pilih ini sebenarnya haruslah terletak dekat dengan puncanya. Sekian sahaja, saya akan serahkan kepada groupmate saya yang seterusnya. Okey, sekarang saya akan bincangkan algoritma kaedah sekan. Saya sebutkan kat pengenalan kaedah sekan punya formula tu datang daripada kaedah Newton-Raphson. So, saya akan buat formula bagi kaedah Newton-Raphson dulu. So, bagi graf ni, saya nak cari titik yang sini. So, kami akan cari dia punya gradient dan gunakan point kat x-axis-nya. So, saya ambil point ni sebagai x i, yang ni xi tambah 1. Dan titik kat sini fxi. Dan sini kosong. So, sekarang dia punya gradient tu adalah f prime xi sama dengan perbezaan y-axis-nya fxi tolak kosong bahagi dengan xi tolak xi tambah 1. Dan lepas tu saya akan pindahkan equation ni jadi xi tambah 1 sama dengan xi tolak fxi over f prime xi. Dan saya akan bagi equation ini sebagai equation 1. Dan sekarang bagi formula kaedah sekan, saya akan ambil 2 point daripada graf ni. For example, yang point kat sini dengan point kat sini. So, yang point ni adalah fxi, yang point ni fxi tolak 1. Nah, axisnya xi tolak 1 xi. Dan juga sama dengan tadi, untuk cari dia punya gradient f prime xi sama dengan fxi tolak fxi tolak 1 over xi
equation ni ke sini. So dia akan jadi SI tambah 1 sama dengan SI tolak FXI bahagi dengan yang ini. Jadi dapat FXI tolak FXI tolak 1 bahagi dengan XI tolak XI tolak 1. Dan lepas tu yang bawah sini pindah ke atas, jadi SI tambah 1 sama dengan XI tolak XI tolak XI tolak 1 over FXI tolak FXI tolak 1. Sekarang kita tengokkan contoh 1. Tajuk ialah diberi x power 3 tambah x minus 4 equal to 0. Macam mana kita dapat carikan punca nyatanya? Pertama kita kena tunjukkan bahawa dia punya punca rata antara x equal to x1 equal to what dan x2 equal to what. Macam mana kita tahu x1 dan x2 punya nombor? Kita tengokkan graf lah. Anggap ini adalah graf. Kalau roots ini adalah point yang kita nak cari. Kalau sini adalah positif, sini adalah negatif. So dengan ini kita tahu kalau kita dapatkan value yang sini sampai sini, range yang antara nombor ini dan ini adalah kita punya roots lah. Oleh itu, sekarang by cara try and error, kita dapat tahu kalau x equal to 1, x dapat negatif 2. Kalau f equal to 2, x equal to 2, f2 dapat 6. Dengan ini yang sign negatif dan sign positif menunjukkan bahawa persamaan x3 plus x minus 4 mempunyai tanda bertentangan. Dengan ini kita dapat tahu antara root point ini wujud satu punca nyata antara x equal 1 dan x equal 2. Terima kasih. Sekarang saya pass kepada member saya. Sejahtera, sekarang saya akan tunjukkan langkah-langkah untuk mendapatkan punca nyata. Berdasarkan formula yang diberi, iaitu xi tambah 1 sama dengan xi tolak fxi darab dengan xi tolak xi tolak 1 bagi dengan fxi tolak fxi tolak 1. Sekarang, andaikan x kosong kita adalah 1.4 dan x negatif 1 adalah 1.2. Apa yang perlu kita buat sekarang ialah kita gantikan nilai 1.4 dan 1.2 ke dalam formula yang diberi. Apabila ganti ke dalam, kita akan dapat jawapannya 1.37632. Lepas itu kita ulang lagi langkah yang sama untuk dapat jawapan yang lebih tepat. Langkah kedua, kita akan dapat 1.37862. Dan selepas itu, ulang lagi langkah tersebut dan kita akan dapat 1.37880.
boleh kita buat satu conclusion, iaitu punca nyata kita adalah 1.379. Terima kasih. Macam mana kita tahu nombor ini betul tak? Kita boleh gunakan rala relatif. Rala relatif punya formula ialah xi plus 1 minus xi bahagi xi plus 1 modulus times 100%. Kita masukkan nombor ke dalam formula ini lalu kita dapatkan 8.99%. Tetapi percentage ini dia punya error pun sangat besar. So means kita kena buat lagi dengan gunakan formula yang tadi tu untuk dapatkan yang jawapan yang accurate lagi. So kerana longan punya masalah, so kita pindah ke sini. Yang rala relatif kedua kita dapatkan 0.17%. Sebenarnya ini dah boleh cakap sangat accurate, tapi boleh accurate lagi. So sekarang kita buat satu kali lagi relative error dan dapatkan 0.01%. This means yang jawapan ini membuktikan bahawa 1.39880 ialah nombor yang paling dekat roots yang dalam fungsi ini. Terima kasih. Salam sejahtera. Selepas melihat contoh pertama daripada kawan saya, sekarang saya ingin menunjukkan contoh kedua dengan menggunakan kaedah Siegel method. Dan soalan saya ialah menggunakan kaedah Siegel dapatkan punca bagi fx equal to x plus ln 2 minus 2. Untuk memulakan kaedah Siegel ini, kami memerlukan dua nilai titik permulaan. Oleh itu, saya akan mengambil nilai x minus 1 equal to 1.5 dan x 0 equal to 1.6. Dan inilah formula Siegel method. Formula ini ialah xi plus 1 equal to xi minus fxi, xi minus fxi bahagikan dengan fxi minus fxi minus 1. Seterusnya, kami akan mencari punca bagi x1. Dengan itu, kami akan memasukkan nilai x0 dan x minus 1 ke formula ini. Nah, kita akan mendapatkan nilai 1.5575. Nah, inilah jawapan bagi x1. Bagaimana kami dapat menunjukkan nilai ini betul atau tidak? Kami akan menggunakan formula ini, iaitu formula ini ialah untuk mencari nilai lalat relatif. Nah, kami akan mendapatkan nilai ialah 2.732%. Nah, ini adalah jawapannya. Jika begitu memuaskan, dan kami akan meneruskan untuk mencari punca bagi x2. Salam sejahtera. Sekarang saya akan meneruskan untuk mencari x2. Nah, x2 kami akan menggunakan formula Siegel ini. Dan kami akan mendapat nilai bagi x2 ialah 1.557715. Untuk memastikan x2 ialah root bagi fungsi fx equal to x plus ln x minus 2, kami akan menggunakan formula ini untuk mencari nilai lalat relatif. Dan kami mendapatkan nilai lalat relatif bagi solusi tadi ialah 0.02%. Nah, ini adalah nilai lalat relatif yang memuaskan. Oleh itu, kami merumuskan root 1.55715 ialah penyelesaian bagi fungsi fx equal to x plus ln x.